Assalamualaikum dan salam sejahtera. Unit 3, kita balik kepada unit 3. Yang mana unit 3 ni ada dua slide. Yang pertama kita akan lihat berkaitan dengan kutipan, cara nak menulis gaya American Psychological Association. Yang kedua adalah menulis cara susunan bibliografi. Okay, kita lihat unit 3, slide yang pertama ini. Slide yang pertama, kutipan penulisan nama pengarang. Cara nak menulis kutipan dalam teks itu, kita akan kutip ataupun quote atau cite daripada buku ilmiah orang lain. Okay, penulisan penulisan nama pengarang dalam kutipan ada cara dia yang kita tengok dalam slide. Bangsa, merujuk kepada bangsa Melayu, yang mana nama pengarang penuh, nama penuh pengarang, contohnya Aiman bin Haji Abdul. Dalam nama pengarang dalam kutipan perlu anda tuliskan Aiman Abdul sahaja, gugurkan bin ataupun binti. Okey. Pengguguran gelaran keagamaan, contohnya haji, hajah, kita gugurkan. Okey. Iktisas, gelaran iktisas juga kita gugurkan. Profesor, Profesor Madya, doktor, kita gugurkan. Kita just tulis nama sahaja. Kita boleh lihat contoh. Bagi Bumiputra Sabah dan Sarawak, contohnya Harry anak Ganai, kita hanya tulis Henry Ganai, kita gugurkan anak ataupun A/K. Bagi bangsa Cina, Tan Ai Mei, kita akan tulis Tan saja, mengambil nama keluarganya sahaja, Tan ataupun Lim. Contoh namanya Jackie Lim Ahmin, kita akan ambil Lim sahaja. Slide yang seterusnya, penulisan pengarang dalam kutipan bangsa India. Lechumi anak perempuan Subra, kita hanya tulis Lechumi Subra, gugurkan AP ataupun AL, A/P ataupun AL, kita gugurkan. Bagi Singh dan Punjabi, Jarjit Singh, kita hanya tulis nama keluarga Singh, ataupun Kaidar Kaur, kita tulis Kaur sahaja, gugurkan yang lain. Bagi bangsa Arab, Syekh Sulaiman Said Al-Tabrani, kita akan tulis mengambil nama keluarga sahaja, iaitu Said Al-Tabrani dalam penulisan kutipan. Barat pula, Kevin Smith, kita ambil nama keluarga juga, kita akan tulis Smith saja, ataupun Jackson G. Michael, kita akan tulis Michael sahaja. Kenal pasti nama keluarga dalam mengikut bangsa. Penulisan kutipan mengutamakan penulis macam mana dan mengutamakan fakta macam mana, senang sahaja. Mengutamakan penulis di hadapan, contoh dalam slide, Siti Fatimah Ali 2017 dalam kurungan menyatakan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi bla 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 itu adalah mengutamakan penulis. Jika mengutamakan fakta, contoh yang diberi, contoh yang sama, penerangan berkaitan dengan fakta dahulu, barulah penulisan nama penulis tersebut, Siti Fatimah Ali di belakang. Itu beza penulisan mengutamakan penulis dan mengutamakan fakta. Okey, pelajar boleh mengutamakan penulis ataupun mengutamakan fakta. Okey, sama ada dua tersebut, pelajar boleh tulis, boleh pilih supaya penulisan anda tidaklah statik ataupun hambar. Penulisan nama dan kutipan mengikut jumlah pengarang. Okey, dalam buku ataupun rujukan kita ada seorang pengarang, dua orang pengarang ataupun lebih. Cara penulisannya adalah jika seorang pengarang Johnson 2011 ataupun Johnson, 2011 kalau kita mengutamakan fakta. Dua orang pengarang, Chua dan Lim, kita just tulis Chua dan Lim 2001, mengutamakan penulis, mengutamakan fakta, Chua dan Lim 2001 di hujung. Okey, 3 hingga 5 orang penggunaan perlu dah tulis nama mereka, Baim Ahmad, Siti Aina, Ismail, Fatimah Abu dan Osman Abu tahun 2000. Okey. 6 pengarang dan 6 orang pengarang dan ke atas. Contoh Albert ETAL 2007. Okey, ETAL ni merujuk kepada rakan-rakan dia. Itu cara penulisan nama. Letak penulisan kutipan jika tiada nama pengarang, contohnya Perlembagaan Malaysia tiada pengarang. Okey, kita perlu tulis contoh di dalam slide,
Kementerian Pelajaran Malaysia KPM 2001. Bila diterbitkan 2001 kita tulis Kementerian Pelajaran Malaysia KPM 2001. Itu cara nak menulis organisasi jika tiada nama penulis. Penulisan kutipan menggunakan maklumat sekunder. Okey, ini jarang berlaku tapi ada juga berlaku. Okay, kalau situasi begini berlaku, kita tulis jika kutipan Johnson diambil dalam buku ataupun penulisan Lloyd dan penulis tidak merujuk kepada buku Johnson, letakkan rujukan Lloyd dalam senarai. Contohnya Johnson dalam Lloyd. Okay, menjelaskan bahawa begitu. Maksudnya idea Johnson. Okay, Lloyd memetik idea Johnson. Okay, kita petik, kita tulis Johnson dalam buku Lloyd ataupun Johnson dalam Lloyd. Itu dia maklumat sekunder. Penulisan kutipan jika mengandungi kesalahan dalam teks, ini pun jarang berlaku. Kita hanya tulis SIC. Okey, berujuk kepada modul ataupun PowerPoint ini. Penulisan kutipan bagi bahan yang tidak mengandungi muka surat. Okey, kalau tak ada muka surat, kita tulis paragraf ataupun para 2, para 3, di mana paragraf ataupun perenggan yang awak ambil isinya. Kita tuliskan para 2 dalam start ini. Kaedah penulisan maklumat. Kaedah kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Okey, kutipan langsung ni, kutipan langsung ni dia kita kutip terus daripada buku tersebut. Maksudnya kita tidak ubah satu ayat pun daripada kutipan kita. Itu kutipan langsung. Kutipan tidak langsung, kita akan memparafrasa ataupun meringkaskan. Itu kutipan tidak langsung. Okay, ingat, kutipan langsung, kutipan kita kutip terus ataupun kopi sepenuhnya tanpa mengubah apa-apa. Kutipan tidak langsung, kutipan yang kita ambil dan kita ubah. Cara ubah dia ada dua, iaitu memparafrasa dan meringkaskan kutipan kita tersebut. Okay, kutipan langsung kurang daripada 40 patah perkataan ni mengutamakan fakta. Macam biasa, mengutamakan fakta, kita letak nama penulis dulu, barulah faktanya. Mengutamakan fakta, letak fakta dulu, barulah penulisnya. Seperti contoh slide, boleh lihat. Ini lebih 40 patah kutipan langsung, lebih kurang 40 patah perkataan, perlu ada tanda titik bertindih. Contohnya menurut Suliza Hilwani, web 2.0 merupakan generasi kedua sampailah untuk pengguna. Ini kita kutip terus daripada buku Suzlina. Kita kutip terus, kurang daripada 40, kita kena letakkan dua titik bertindih di atas tu. Manakala lebih 40 patah perkataan, kita perlu letakkan di perenggan berbeza daripada perenggan kita. Santak sikit kanan dan kita letakkan dalam perenggan yang lain. Contoh satu mengutamakan penting, Ahmad Esa Baharum Muhammad dan Siti Nasrah Mukhtar menjelaskan bahawa, itu kutipan sememangnya sehinggalah dan contoh. Itu adalah kutipan langsung lebih 40 patah perkataan. Perenggan berbeza tidak perlu letak dua titik bertindih, tapi perenggan yang berbeza anda perlu letak dalam perenggan yang berbeza. Ini mengutamakan penulis. Dan yang kedua, contoh kedua, mengutamakan fakta, perenggan berbeza, dan kita hanya tulis nama penulis, nama pengarang, sumber kita tu di bawah sekali. Kutipan langsung dalam bahasa Inggeris ataupun daripada bahasa Inggeris, kita pun tulis bahasa tersebut, tidak perlu terjemahkan. Sama juga konsepnya dengan kutipan kurang 40 perkataan, perlu ada dua titik bertindih, dan lebih 40 perkataan, perenggan yang berbeza. Boleh lihat contoh slide. Manakala kutipan tidak langsung, saya dah cakap tadi, saya dah beritahu kaedah memparafrasa dan kaedah meringkas. Kaedah memparafrasa ni kenyataan merumus atau menafsir idea yang terkandung dalam sumber asal. Itu maksud memparafrasa. Meringkas dan merumus itu, definisi dia menyusun semula hasil penulisan yang akan dihasilkan. Itu merumus. Dua kaedah ini kita gunakan untuk kutipan tidak langsung. Perbezaan kutipan tidak langsung ni, parafrasa dan meringkaskan ni, menulis semula idea utama dengan ayat sendiri bagi keseluruhan teks, itu parafrasa. Bagi meringkas pula, meringkas dan merumus
sesebuah teks dengan mengambil idea yang penting. Huraian sampingan dan contoh tidak perlu dimasukkan. Panjang teks yang telah diparafrasa hampir sama dengan teks asal. Kita masuk parafrasa ni, kita tukar je perkataan lain ataupun kita gunakan perkataan-perkataan yang sama dengan ni tapi perkataan yang lain. Panjang teks, bagi meringkas pula, panjang teks yang telah diringkaskan dan dirumuskan hanya lebih kurang atau 1/4 ataupun 1/3 keseluruhan teks. Maksudnya ringkaslah daripada teks asal. Okey, itu sahaja bagi slide ini. Boleh lihat latihan pengukuhan dalam modul anda boleh buat, anda boleh faham apa itu APA, American Psychological Association. Unit 3 yang seterusnya, menulis gaya American Psychological dalam rujukan, bagi rujukan. Okey, APA bagi rujukan. Yang mana apa itu maksud rujukan? Rujukan sumber bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesebuah penulisan. Bagi bibliografi pula, senarai bahan yang dirujuk atau tidak dirujuk dimasukkan dalam rujukan ataupun dalam penulisan anda. Itu beza rujukan dan bibliografi. Kan ada buku belakang tu ada rujukan ataupun bibliografi. So rujukan maksudnya yang tadi, dan bibliografi pula apa jua yang dirujuk ataupun tidak dirujuk dimasukkan. Kalau rujukan ni yang dirujuk sahaja dimasukkan dalam bibliografi ataupun rujukan anda saja. Okey, bahan rujukan merangkumi apa yang kita belajar dalam unit 1, jurnal, tesis ataupun disertasi, buku, kertas persidangan ataupun proceeding ataupun majalah ilmiah. Ini sahaja yang boleh dijadikan rujukan. Selain daripada ini tidak boleh. Maksudnya akhbar anda tidak boleh jadikan rujukan ilmiah. Majalah-majalah yang tidak berbentuk ilmiah tidak boleh dijadikan rujukan ilmiah. Hanya jurnal, tesis, buku, kertas persidangan dan majalah ilmiah saja boleh digunakan sebagai rujukan ataupun kutipan anda. Okey, rujukan anda boleh lihat penulisannya. Dimulakan muka surat baharu, disusun secara urutan abjad A sampai Z, A, B, C, D lah. Santak kanan satu kali bagi baris kedua. Maksudnya anda lihat baris kedua dan seterusnya tu ada jarak ataupun ada santak kanan. Okey, bagi satu-satu buku ataupun rujukan. Langkau dua baris. Langkau baris 2.0, ratakan kiri dan kanan perlu justify. Kiri dan kanan rujukan perlulah seimbang. Okey, cara menulis kita dah belajar tadi. Cara menulis bagi bangsa Melayu, Barat, Cina, India dan Sikh, Arab dan tiada pengarang macam mana kita nak tulis. Sama je macam apa yang kita tulis dalam kutipan, dalam petikan. Okey, bagi penulisan bibliografi ataupun rujukan artikel jurnal. Jurnal ni kita perlu tulis yang pertama nama penulis, koma, tahun dalam perenggan, kemudian titik. Titik perlu ada, judul penuh, koma, nama titik, nama jurnal, kemudian jilid ataupun volume, nombor dan muka surat titik. Itu cara menulis jurnal. Boleh lihat dalam modul anda. Tesis, nama penulis, tahun dalam kurungan, judul, nama institusi dan tempat. Okey, buku pula nama penulis, tahun, judul, tempat dan penerbit siapa. Anda boleh tengok dalam modul juga. Okey, kertas persidangan sama macam jurnal. Majalah ilmiah, nama penulis, tahun, koma, bulan dalam kurungan, judul, nama majalah, jilid ataupun volume, nombor isu dan muka surat titik. Itu cara menulis rujukan majalah ilmiah. Bahan bukan cetak, anda boleh masukkan URL seperti mana dalam modul dan slide ini. Anda boleh lihat contoh di dalam modul anda pun ada contoh cara menulis rujukan di belakang sekali. Ada cara tulis rujukan, sebab apa kena justify, sebab apa kena ada santak kanan, ada spacing dan sebagainya lah. Ini keteraturan dalam penulisan rujukan anda. Anda perlu tulis sebeginilah. Ini mengikut gaya APA. Dan itu saja bagi unit 3.
Okey, selamat menelaah cara-cara menulis gaya penulisan APA kutipan dan juga gaya menulis APA bagi rujukan ataupun bibliografi. Terima kasih.